Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengizinkan kita bersama dalam majlis pelajaran program Nilam peringkat sekolah. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua warga SMK Bukit Jelutong yang mengikuti majlis pelancaran pada hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan sihat dan dalam peliharaan Allah hendaknya. Matlamat program Nilam ialah melestarikan budaya membaca sepanjang hayat dalam kalangan murid-murid selaras dengan hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Objektif pelaksanaan program ini bertujuan untuk melestarikan budaya membaca berkualiti sepanjang hayat dalam kalangan murid-murid. Seterusnya dapat memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan. Program ini melibatkan semua warga sekolah sekaligus meningkatkan penglibatan masyarakat atau komuniti setempat dalam pembinaan tabiat membaca yang berkualiti. Saya juga berharap sekolah kita akan melahirkan tokoh Nilam dan mendapat tempat di peringkat kebangsaan. Begitu juga dalam pertandingan Nilam yang lain. Sokongan daripada semua pihak amat penting bagi memastikan program yang dirancang tercapai. Mekar angsana pandang tak jemu, bunga luruh di tanah rata, buku laksana lautan ilmu, dasarnya penuh mutiara berharga. Sebelum saya mengakhiri ucapan, terima kasih diucapkan kepada Jawatankuasa Majlis Pelacaran Nilam dan seluruh warga SMK BJ. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan sukacitanya saya melancarkan program Nilam peringkat sekolah 2022 yang bertemakan bangsa membaca, bangsa berjaya. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bermula dengan membaca. Saya boleh membaca pada usia yang agak awal. Jadi setelah itu saya mula hauskan pembacaan. Saya sentiasa mencari bahan-bahan untuk dibaca. Sewaktu saya darjah 1, saya menerima hadiah mata pelajaran terbaik lukisan, dan hadiahnya adalah buku cerita. Dan dalam buku cerita tersebut terdapat satu rangkap pantun 2 kerat. Bunyinya, gendang gendut
tali kecapi, kenyang perut, senang hati. Jadi saya rasa rangkai kata tersebut dengan rangkai bunyinya itu sungguh menarik. Saya suka, dan saya selepas itu saya mula mencari bahan-bahan bacaan yang berbentuk rangkap kata seperti itu, dan akhirnya saya mengetahui bahawa itu adalah pantun dua kerat. Saya mula menulis untuk majalah sekolah. Sebelum dihantar karya itu ataupun hasil penulisan itu kepada majalah sekolah, saya banyak menghasilkan catatan-catatan dalam buku nota khas. Catatan-catatan tersebut berupa frasa-frasa kata, rangkai kata yang menerbitkan bunyi-bunyi tertentu. Dan daripada rangkai kata tersebut, saya mula olah untuk menjadi sebuah puisi. Sewaktu di sekolah menengah, saya temukan pula buku-buku lain, buku-buku sajak yang lain, seperti Muhammad Haji Saleh, Usman Awang, Samad Said, Bahazin, Lim Sweetin, Zurina Hassan, Zai Hasra, Siti Zaleha M. Hashim, banyak lagi lah, Siti Zainul Ismail. Okay. Dan pada waktu itu saya sudah mula mengkagumi beberapa penyair. Saya kagum pada A. Latif Mohidin, kerana A. Latif Mohidin selain menulis, beliau juga seorang pelukis. Saya kagum pada Siti Zainul Ismail. Jadi itulah perkara yang mula-mula yang mendorong saya menulis puisi. Saya mula menyumbang beberapa sajak saya kepada antologi-antologi puisi. Banyak sebenarnya panggilan untuk menyumbang sajak kepada penerbitan-penerbitan tertentu. Misalnya penerbitan yang khas untuk peperangan, penerbitan yang khas untuk peristiwa-peristiwa besar negara. Jadi Persatuan Penulis mengemukakan idea untuk menghasilkan sajak berkenaan peristiwa tertentu. Jadi selain siaran akhbar dan majalah, saya mula menghantar sajak-sajak saya kepada penerbitan-penerbitan seperti ini. Kepentingan membaca, kita boleh tengok dari segi perkembangan ataupun development of our minds. Ya, kita akan menjadi lebih matang, lebih berpengetahuan, dan lebih pandai, lebih bijak membuat pertimbangan. Jadi walaupun saya mula menulis bertolak daripada pembacaan, saya tidak nafikan bahawa kepentingan membaca ini mencakupi bidang-bidang lain juga. Pada suatu ketika hikayat ini dibaca dalam kotak fikiran yang tidak bersuara, mengenang kisah di dalamnya penuh emosi yang tidak nyata, dikata orang bercampur tahyul semata. Mencari sejarahnya di mana tidak pernah pula berjumpa. Ada kisah putri lahir dari buih, ada kisah raja punya daulat yang tidak disangka. Hidup imajinasi menjadi nyata. Adakah ia imajinasi semata? Mereka kini sering bertanya. Menjadi seperti orientalis juga menolak hikayat, dikata tiada sejarah dicari. Semuanya
hampa, cermin, hikayat kepada bangsa. Emosi Melayu jangan dilupa. Hikayat hidup memartabatkan bangsa dan raja. Zaman sintesis ia menjelma. Hindu dan Islam membentuk rupa, fungsi majisnya tetap ada. Bukan sekadar tahyul semata. Melihat dengan mata hati, bukan mata deria sahaja. Orientalis dahulu apa tahunya? Suka menidakkan bangsa kita, suka menjajah minda dan jiwa bagi anak muda yang mudah alpa. Melihat Melayu entah di mana, tidak tahu asal usulnya, kembali ke akar pengubat jiwa, berpegang pada cermin abadi dalam hikayat penuh cerita suka, duka dan air mata. Membaca hikayat dalam dunia cermin. Cermin Melayu, cermin adat. Cermin Melayu, cermin adat. Cermin Melayu, cermin hakikat. Hakikat Melayu. Melayu itu hebat. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua warga SMK Bukit Jelutong. Hai, saya Amy Search. Sempena pelancaran Nilam, saya mendoakan semoga program membaca ini dapat dijadikan membaca itu satu budaya. Akhir kata, tahniah kepada Tuan Pengetua dan semua guru-guru pusat sumber atas pelancaran ini. Selamat berpuasa dan selamat membaca kepada semua. Terima kasih.